Pendahuluan. Tamadun Islam merupakan satu tamadun unik. Hal ini dapat dilihat dari segi kelahirannya. Kelahiran di Kota Mekah dan kemunculan kerajaan Islam pertama di Madinah merupakan sebagai salah satu titik sejarah kelahiran satu tamadun baru yang telah berjaya mengubah sejarah peradaban dunia serta secara langsung meninggalkan kesan yang berpanjangan. Kedatangan Islam di Andalus juga merupakan satu peristiwa yang penting dalam sejarah tamadun Islam yang menghapuskan penindasan pemerintah dan berjaya membentuk sebuah tamadun Islam yang unggul. Tamadun Islam telah merubah dari kehidupan keegoan, perbalahan dan nilai kemanusiaan di tahap paling rendah kepada kehidupan dengan peradaban yang tinggi, peningkatan keilmuan dan ketinggian darjat manusia. Islam menuntut setiap orang mencari ilmu dan mengamal ilmu yang dari tokoh-tokoh Islam seperti Al-Arabi, Ibn Sina, Al-Farabi, menurutnya bina baharu yang menjadi sumber menuntut Islam seperti yang sekarang. Orang sejak awal banyak menyebut Islam sepatutnya menganggap orang Islam sebagai pengasas sebenar ilmu sains. Oleh kerana ilmu Islam yang muncul di Andalus sudah tentu Eropah terbelakang beberapa abad. Contoh Islam ilmu bidang sains yang terutama sejak awal Islam seperti ilmu matematik, fizik dan biologi. Asal kemuncak perkembangan ilmuwan zaman Rasulullah dan Khulafaur Ar-Rasyidin, zaman Umayyah dan zaman Abbasiyah. Tokoh ilmuwan Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Islam pertama, ahli politik media, amat arif tentang keturunan, pernah memberi fatwa di hadapan baginda Umar Al-Khattab, Khalifah Islam kedua, tokoh bahasa, pakar perundangan dan 14 ijtihad bertepatan wahyu. Uthman bin Affan, Khalifah Islam ketiga, Mustajid, seorang yang amat faqih, membuat nafas Al-Quran menjadi satu mushaf. Ali bin Abi Thalib, Khalifah Islam keempat, mahir dalam ilmu faraq dan ahli pidato. Mu'adh bin Jabal, hafiz Al-Quran dan menjadi qadi dan mufti kepada penduduk Yaman. Sibawayh, Tariah Masuk Al-Kitab, Ilmu Atal, penerjemahan buku asal bahasa Arab, Alifat Alik, penerjemah buku Greek dan Jibril. Abdul bin Mahmud mengajar pengarang Al-Quran. Amir bin Syai'ab penulis sejarah. Yunus bin Bakri, pakar bahasa Latin, pakar bidang falsafah kedoktoran. Ishaq bin Hunay, Dr. Hakim, penerjemah buku Yunani dan Surani. Sahib bin Sarun, hakim dan ahli sastra dan pembidato. Harun bin Rashid, penemu batu hikmah. Hunay bin Ishaq, penulis penerjemahan buku, pakar perubatan, falsafah dan sejarah. Kembangan zaman Umayyah, mula pengajaran sejarah, Al-Quran dan hadis, geografi dan astronomi, bahasa Arab dan Al-Quran Arab yang berkembang, seolah dan hospital didirikan, seni bina dan seni bina khas berkembang, Masjid Nabawi diperbaiki, Dome of Rock dibina di Baitul Maqdis. Kembangan zaman Abbasiyah, zaman keemasan dan kegemilangan ilmuwan, hingga pendidikan yang emas, dalam pendidikan yang teratur, jadi lumayan untuk pencara dan guru. Pendidikan intelektual berkembang dengan kerjasama Pihak termasuk Menteri Penuhan Batu Hikmah sebagai pusat penilaian pendidikan keilmuan. Sumbangan ekonomi. Ekonomi Islam ialah aktiviti manusia dalam mengurus perniagaan, keuangan dan sumber manusia. Dia ada 3 konsep. Pertama ialah konsep rububiyah, iaitu menekankan Allah SWT sebagai penguasa yang membuat peraturan untuk memelihara makhluknya. Konsep kedua ialah tazkiyah, iaitu untuk membentuk jiwa dan akhlak melalui harta. Yang ketiga ialah konsep khalifah, manusia yang menjadi amanah untuk memakmurkan dunia. Definisi ekonomi ialah satu ilmu yang menjadi perantaraan bagi manusia untuk memenuhi keperluan duniawi. Selain itu dapat mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan tuntutan syariah. Ciri-ciri ekonomi. Pertama ialah tidak bercanggah dengan syarak. Kedua ialah diasaskan kepada prinsip akidah dan syariat. Ketiga, cita-cita luhur dalam kegiatan ekonomi. Sumbangan ekonomi. Pertama ialah Baitul Mal ditubuhkan pada zaman Khalifah Umar. Kedua, sumber kewangan terpenting iaitu Kharaj pada zaman Bani Umayyah. Ketiga, kota Baghdad menjadi pusat perdagangan yang terkenal pada zaman Bani Abbasiyah. Ia juga menjadi pusat tumpuan ilmu dan perdagangan di Asia dan Eropah.
Last kali ialah terdapat harta yang ada dalam Baitul Mal sebanyak 900 juta ketika zaman pemerintahan Harun al-Rashid. Last kali ialah ciri-ciri bank Islam. Pertama ialah akidah Islamiah sebagai asas segala aktiviti. Yang kedua ialah pelaburan untung bersama sebagai daya penarik. Yang ketiga ialah pembangunan sebagai peranan dan perkhidmatan. Yang keempat ialah positif sebagai tenaga dinamik. Yang kelima ialah sosial sebagai motif ke arah keadilan. Definisi politik. Perkataan Yunani politikus, perkataan Latin politika bermaksud negara atau kota. Ilmu pengetahuan berkaitan pemerintahan meliputi ilmu siasah kenegaraan, parti politik, ahli politik, tipu muslihat. Perkataan siasah bermaksud pengurusan pemerintah atau kenegaraan muncul serentak dengan negara Islam Madinah. Bahasa Arab siasah bermaksud menguasai, merintah, mentadbir, memimpin, memandu arah, menyuruh, menegakkan, mengurus, menyusun atau dan mengawal. Zaman Rasulullah 610 hingga 630 Masihi, dasar-dasar negara Islam, pemerintahan Empayar Islam, ciri-ciri negara Islam. Zaman Rasulullah sebagai ketua negara, Madinah sebagai pusat pemerintahan, mengasaskan piagam Madinah, persaudaraan penduduk Madinah, jihad sebagai instrumen pertahanan, dakwah, mengenai syariah Islam secara semul, contoh mengenai ideal, dasar negara Islam Madinah, semangat akibat menghentikan semangat asyibah. Piagam Madinah sebagai panglima negara, syura sebagai asas prinsip dan pemerintahan. Dasar negara Islam, keimanan ditakwah manusia adalah pemegang amanah ketua negara, pemegang amanah rakyat wajib ditaat selagi amanah laksanakan syura mengikut garis panduan ditetapkan majlis syura, memutuskan hal berkaitan pemerintahan, melaksanakan syariah Islamiah secara mutlak, mengutamakan akhlak mutlak, melaksanakan amal makruf dan nahi munkar, tolong-menolong, menegakkan keadilan, menegakkan rakyat, menegakkan hak dan tanggungjawab masing-masing. Ciri-ciri negara Islam memenuhi hukum Allah sebagai Al-Quran dan Al-Talah, kebebasan al-Hurairah, al-Musyrah, Musahwah dan Asyura, ketaatan al-Ta'at. Pemerintahan Empayar Islam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar al-Khattab, Sayyidina Umar bin Affan, Sayyidina bin Abdul Talib, kerajaan Bani Umayyah dan kerajaan Bani Asyabiyah, kerajaan Utamiyah. Di sini saya akan membincangkan tentang definisi sains. Dalam bahasa Inggeris, ianya adalah ejaan sains dan bahasa Latinnya ialah scientia. Sesuatu yang boleh dibuktikan kebenarannya melalui ujian empirikal. Pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri, tanda-tanda dan syarat-syarat khas. Sains adalah satu pandangan atau sikap terhadap dunia dan suatu cara hidup. Bagi definisi teknologi, penggunaan bersistem pengetahuan sains untuk tujuan amali. Sains digunakan iaitu ilmu sains digunakan untuk mencapai tujuan yang praktikal. Peranan sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam. Ianya boleh mendorong untuk berfikir dan mengkaji, memberi kesedaran melalui akal fikiran, membantu pelaksanaan syariat, membantu memenuhi keperluan material, membantu dalam berkarya inovasi, membantu dalam membuat ramalan. Sumbangan sains teknologi, kimia, biologi, fizikal, perubatan, botani, geografi dan pelayaran. Dan ini adalah tokoh ilmuwan, iaitu kimia Ibnu Baita Jabir Al-Hayyan Al-Razi, biologi Ibnu Qutaibah Al-Qazwini Al-Dishmashki, fizik Ibnu Bajjah Ibnu Haytham Al-Razi, perubatan Ibnu Sina Al-Razi, botani Al-Ghafiqi Ibnu Al-Baita, geografi dan pelayaran Al-Biruni Al-Mas'udi. Definisi kejuruteraan, pemahaman sains tentang fenomena fizikal yang digunakan dalam teknologi, proses mereka bantu teknologi dengan kaedah yang berefisien. Juruteraan Islam menggunakan teknik tertentu untuk membantu manusia dalam memenuhi tugas sebagai khalifah dengan lebih berkesan. Disiplin ilmu yang berkaitan dengan kepandaian menggunakan teknologi secara efisien. Kejuruteraan hidrologi, pembina terusan, teknologi air bawah tanah, alat mengangkut air, bina bangunan, Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Ashnas, Masjid Umayyadah, Masjid Shahristan di Iran, Perpustakaan Khizanat Al-Hikmah, Universiti dan Masjid Al-Azhar, Masjid Besar Cordoba di Spanyol, perkilangan teknologi membuat kertas, teknologi membuat proses buat keluli, peralatan pengembungan, Al-Khazraji membina kunat sistem pengairan bawah tanah, Al-Hajari
karya buku dan knowledge of ingenious mechanical device, jam, air gajah, pam air dan mesin angkut air. Al-Idris mencipta kompas, Banu Musa karya buku of artifictions. Kesimpulannya, sumbangan tamadun Islam adalah terlalu banyak kepada peradaban dunia. Melalui sumbangan yang telah diberikan ini, ianya sedikit sebanyak telah menambah baik pengetahuan asas umat manusia dalam berbagai bidang yang dikaji sehingga pada hari ini. Sumbangan-sumbangan tersebut dapat dilihat dari aspek dalam pelbagai bidang di mana telah melahirkan para sejarawan Islam. Tamadun Islam telah memainkan peranan penting dalam memberi sumbangan kepada dunia serta membawa dunia ke taraf yang lebih maju. Akhir sekali, kemunculan dan kejatuhan sebuah tamadun itu mempunyai sebabnya tersendiri, dan kita sebagai generasi pada masa kini sewajarnya mengambil iktibar pada sejarah yang lepas dengan menjaga ketamadun negara dan agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kami akan menginterview tiga orang ini mengenai sumbangan tamadun Islam dalam peradaban dunia. Soalan pertama adalah, apa sumbangan Ibn Sina dalam bidang perubatan? Untuk Ibn Sina, beliau ialah tokoh perubatan dan seorang penganalisis dalam pelbagai penyakit, menemui ubat dia dan mencipta alat perubatan. Soalan yang kedua adalah, pada pengetahuan anda, siapa tokoh ilmuwan Islam yang anda kenal? Antara seorang tokoh ilmu Islam yang saya kenal ialah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi ini merupakan bapa kepada algebra. So beliau merupakan seorang pakar matematika atau yang terkenali sebagai ilmu Islam. Dan beliau juga merupakan seorang pakar astronomi dan juga geografi. Untuk saya pula, tokoh Islam yang saya kenali adalah Ibn Khaldun. Siapa Ibn Khaldun ni? Ibn Khaldun, beliau ni adalah seorang pemikir dan ahli sejarah Islam yang dilahirkan pada tahun 732 Hijrah Tunis. Beliau juga merupakan ahli dalam sosiologi, ekonomi serta abad yang ke-14. Okey, bagi saya yang tokoh yang saya kenal ialah Sayyidatina Aisyah. Beliau merupakan Ummul Mukminin dan mahir tentang Al-Quran, hadis dan syar'i. Beliau juga mahir tentang ilmu faraid. Okey, dengan itu tamatlah interview kita pada hari ini. Terima kasih yang kerana sudi menjawab interview ini. Thank you. Pada pendapat saya, sumbangan tamadun Islam dalam peradaban dunia banyak mengenai ilmu. Kerana tamat ilmu matematik, sebenarnya kenapa itu dapat menghasilkan ekonomi yang bagus, dan tamat ilmu fizik, ilmu itu dapat membina sesuatu yang mengenai kejuruteraan. Dengan itu, ilmu amatlah penting dalam membina sesuatu peradaban yang bagus. Oleh itu, jelaslah bahawa kedatangan Islam di peradaban dunia telah memberi kesan yang amat besar dan meluas dalam kehidupan masyarakat, sehingga telah berjaya merealisasikan ajaran Islam sekaligus dapat mengangkat maruah mereka. Keadaan tersebut berlaku dalam pelbagai aspek kehidupan mereka, baik dalam kalangan individu, keluarga ataupun masyarakat. Selain itu, saya juga amat berterima kasih kepada ahli grup dan rakan saya yang telah saya temu bual berkenaan dengan tajuk yang telah dipilih kerana telah memberi kerjasama yang bagus untuk menjayakan projek ini. Jadi oleh itu, refleksi saya tentang tajuk ini terdapat banyaklah faedah daripada tajuk ini, di mana antaranya kita akan dapat memajukan dalam dunia ekonomi kita sendiri. Dan jika tiadanya sains teknologi, maka amatlah sukar kita untuk mengetahui tentang ilmu yang kita perolehi sehinggalah sekarang. Jadi itu sahajalah dari saya.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang saya pelajari dalam dua topik ini adalah pertama, kejuruteraan. Ia bukan saja kita boleh lihat dalam teknologi, malah ia adalah berguna sangat pada manusia untuk memudahkan kerja mereka masing cepat dan pantas. Selain itu, dari parti politik pula kita boleh lihat politik ialah memainkan peranan penting dalam kalangan masyarakat. Hai, refleksi saya dapat belajar tentang semangat tamadun-tamadun Islam yang berasal daripada Andalus, memberi kita kesedaran sebenarnya ilmu ni semua daripada tamadun Islam yang telah tersebar kepada seluruh peradaban dunia lah. Saya dah terima kasih kepada tim saya yang bertungkus lumus menjadikan video ini, sebab ia agak susah buat video time COVID-19 ni, kena cari konten dari internet, memerlukan internet semua. Terima kasih untuk semua.